membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 7 November tahun 2024. Soalan-soalan yang tidak dijawab. Markus bab 12 ayat 41 hingga 44. Yesus duduk berhadapan dengan peti wang persembahan dan melihat betapa orang memasukkan wang ke dalamnya. Ramai orang kaya memasukkan sumbangan yang besar. Kemudian seorang baru yang miskin memasukkan 2 keping wang tembaga, yang sangat kecil nilainya. Yesus memanggil murid-muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, baru yang miskin itu telah memberi lebih daripada semua orang yang telah memasukkan wang ke dalam peti persembahan, kerana mereka memberi daripada kekayaan mereka yang melimpah, tetapi dia daripada kemiskinannya telah memasukkan semua yang ada padanya, seluruh rezekinya." Cerita ini lebih menarik perhatian saya kepada apa yang tidak dikatakan daripada apa yang telah berlaku. Di sini ada seorang baru miskin yang membawa persembahannya kepada Tuhan. Dia mungkin tidak perasan bahawa Yesus sedang memerhati dari jauh. Mungkin dia juga tidak tahu siapakah Yesus, iaitu Yesus ialah Mesias, Tuhan yang datang untuk menjadi manusia, Tuhan yang menciptanya, yang akan menyelamatkannya dan sangat prihatin terhadapnya. Tidak, baru ini hanya datang membawa persembahannya dan lepas itu, apa terjadi? Baru ini tidak mempunyai apa-apa lagi untuk hidup. Biar bagaimanapun, dia berhasrat untuk membuat persembahan. Ekoran dari ini, saya mula berfikir. Yesus melihat dan memahami keseluruhan keadaan di situ. Adakah dia akan melakukan sesuatu untuk membantu baru ini? Contohnya, adakah Yesus menyuruh Yudas memberi sedikit sumbangan daripada wang tabung di bawah tanggungjawabnya? Adakah Yesus memikirkan sesuatu yang lebih kreatif? Atau adakah Yesus membiarkan baru ini beredar begitu sahaja, mempercayai Tuhan Bapa untuk menjaganya? Saya berfikirkan tentang soalan-soalan ini kerana kerap kali kita melihat mereka yang dalam keperluan dan walaupun kita amat prihatin dan ingin membantu, apa yang kita lakukan nampaknya tidak mencukupi. Sebagai contoh, kita tahu biasanya ia memerlukan lebih daripada satu sumbangan untuk membaikkan kehidupan seseorang yang tidak mempunyai apa-apa. Pemberian wang hanya dapat membantu sekian waktu. Tidak lama kemudian, mereka yang kita bantu ini akan menjerumus semula ke dalam masalah mereka kerana mereka tidak dapat membantu diri sendiri. Jadi, kita lebih senang berputus asa apabila melihat keperluan manusia, iaitu untuk tidak melakukan perkara kecil yang kita berkuasa melakukannya. Kita mungkin cenderung untuk menyerah sahaja kepada Tuhan dalam pendapat kita bahawa Tuhan sendiri adalah terhad seperti kita kerana kita tidak dapat memperbaiki keadaan. Kita mungkin juga berfikir bahawa Tuhan tidak melihat atau tidak peduli. Akan tetapi Tuhan mengambil perhatian. Bagaimana kita tahu? Kerana Yesus. Apabila Tuhan melihat kita dalam keperluan, menderita di bawah kuasa kejahatan dalam dunia yang berdosa, dia tidak berpaling dari kita. Tuhan tidak memberi kepada kita sumbangan sekali sahaja sebagai bantuan. Tidak, dia datang sendiri. Dia datang ke dalam dunia kita yang sudah retak untuk bersama dengan kita, membantu dan melayan serta mengasihi kita dan akhirnya menyerahkan nyawanya supaya semua kehancuran hidup dan dosa kita dapat ditebuskan kembali. Oleh sebab Yesus telah bangkit semula dari kematian dan tidak akan mati lagi, kita tahu bahawa dia masih bersama kita dalam keretakan hidup di dunia ini. Dia membantu kita untuk pulih semula, membantu kita menjaga orang lain walaupun dalam keadaan yang kelam. Ini adalah kerana kita tahu bahawa dengan Yesus, tiada apa yang menjadi sia-sia. Kita berdoa, "Tuhan, saya tidak memahami jalan-Mu tetapi bantulah saya untuk mempercayai-Mu." Amin.